Kata ganda? Apa tu? Nak tahu tak? Jom kita belajar bersama-sama. Baiklah murid-murid, selamat datang ke channel Simply Being Linzak. Seperti yang dapat anda lihat pada skrin, hari ini kita akan belajar kata ganda. Standard pembelajaran 5.2.3 memahami dan menggunakan kata ganda mengikut konteks kata ganda penuh dan kata ganda separa. Teruskan setia bersama channel Simply Being Linzak. Penggandaan ialah proses menggandakan kata dasar. Terdapat 4 jenis kata ganda iaitu kata ganda penuh, kata ganda separa, kata ganda berentak dan kata ganda berimbuhan. Kata ganda penuh ialah proses menggandakan keseluruhan kata dasar. Kata ganda mesti diberi tanda sempang. Kata dasar yang digandakan boleh terdiri daripada kata nama, kata kerja, kata adjektif, kata majmuk dan imbuhan. Kata ganda penuh memberi maksud jamak atau banyak dan menguatkan keterangan. Berikut contoh kata ganda penuh. Yang pertama, kata nama. Kata nama ialah perkataan yang menamakan orang, haiwan, benda, tempat atau konsep. Contoh kata ganda penuh: anak-anak, gula-gula, mata-mata, rama-rama, kanak-kanak. Ayat contoh: labah-labah itu sedang membuat sarang. Seterusnya, kata adjektif. Kata adjektif menerangkan sifat atau keadaan bagi sesuatu kata nama atau frasa nama. Kata ganda penuh: besar-besar, cantik-cantik, mahal-mahal, murah-murah. Ayat contoh kata ganda penuh: rumah di kawasan perumahan itu besar-besar. 3. Kata kerja. Kata kerja dalam bahasa Melayu ialah perkataan yang menunjukkan perbuatan. Kata ganda penuh: baring-baring, duduk-duduk, makan-makan, tidur-tidur. Ayat contoh bagi kata ganda penuh, kata kerja: abang sedang baring-baring selepas makan. 4. Kata keterangan yang membawa maksud perkataan yang digunakan untuk menerangkan sesuatu perbuatan. Kata ganda penuh jenis kata keterangan: betul-betul, erat-erat, hampir-hampir, jarang-jarang, pagi-pagi, malam-malam. Ayat contoh kata ganda penuh jenis keterangan: pagi-pagi ibu sudah bangun membuat sarapan. Seterusnya, kita ada kata nama terbitan. Kata nama terbitan terhasil daripada proses pengimbuhan, awalan, akhiran, apitan dan sisipan. Kata ganda penuh jenis kata nama terbitan: pemberita-pemberita, soalan-soalan, kajian-kajian. Ayat contoh kata ganda penuh jenis kata nama terbitan: pemberita-pemberita berkumpul di Dewan Persidangan semasa kerajaan mengadakan persidangan. Seterusnya, kata majmuk. Kata majmuk ialah gabungan dua perkataan atau lebih dan mempunyai satu makna. Kata ganda penuh jenis kata majmuk: guru-guru besar, kertas-kertas kerja. Ayat contoh: guru-guru besar itu diraikan dengan penuh meriah. Kata ganda separa ialah proses penggandaan sebahagian kata dasar sahaja. Kata dasar boleh terdiri daripada kata tunggal dan kata berimbuhan. Penggandaan separa kata tunggal ialah kata ganda yang terbentuk dengan menghilangkan sebahagian kata ganda penuh. Berikut contoh penggandaan separa kata tunggal. Pertama, laki. Penggandaan separa kata tunggal: lelaki. Ayat contoh: lelaki yang berkemeja biru itu ayah saya. Contoh kedua, tikus. Penggandaan separa kata tunggal: tertikus. Ayat contoh: Kamal membeli tertikus baharu untuk komputernya. 3. Pohon. Pepohon. Ayat contoh: pepohon yang rindang itu meredupkan kawasan persekitaran. 4. Siku. Penggandaan separa kata tunggal: sesiku. Ayat contoh: sesiku ialah alat yang digunakan untuk mengukur sudut tepat. Gelang.
Penggandaan separa kata tunggal, gegelang. Ayat contoh, budak itu sangat gemar bermain gegelang rotan. Rumput, rerumput. Ayat contoh, ayah memotong rerumput yang panjang di halaman rumah. Penggandaan separa kata berimbuhan ialah kata ganda yang ditambah dengan imbuhan sama ada pada imbuhan awalan, akhiran ataupun apitan. Kata ganda separa berimbuhan mesti disertai oleh tanda sempang. Berikut contoh penggandaan separa kata berimbuhan. Yang pertama, awalan. Contoh perkataan, berturut-turut, mencari-cari, tertanya-tanya. Ayat contoh yang pertama, hujan lebat turun selama 2 hari berturut-turut. Contoh kedua, Kamala mencari-cari anak kucingnya yang kehilang. Contoh ketiga, Ahmad tertanya-tanya apabila namanya dipanggil. Seterusnya penggandaan separa kata berimbuhan, akhiran. Contoh perkataan, sayur-sayuran, buah-buahan, besar-besaran. Ayat contoh penggandaan separa kata berimbuhan akhiran, ibu suka membeli sayur-sayuran di pasar tani. Contoh 2, buah-buahan di gerai Pak Cik Hamid kelihatan segar. Contoh 3, pasar raya itu mengadakan jualan besar-besaran. Seterusnya, penggandaan separa kata berimbuhan apitan. Contoh perkataan, bersalam-salaman, kemerah-merahan, ziarah menziarahi. Ayat contoh yang pertama, selepas selesai majlis itu, orang ramai bersalam-salaman dengan penceramah. Contoh kedua, wajah Hani kelihatan kemerah-merahan kerana malu disapa oleh pemuda itu. Ayat contoh ketiga, pada hari raya biasanya kita ziarah menziarahi sanak saudara. Latihan 1, baca ayat yang diberikan kemudian tandakan right pada kata ganda yang betul. Ayat yang pertama, Selvi memelihara beberapa ekor tempat kosong di dalam akuarium. Berikut pilihan jawapan yang diberikan. Lelabi, lelabu. Apa itu lelabi ya? Seperti yang dapat anda lihat, lelabi ialah binatang yang seakan-akan kura-kura. Jawapan, lelabi. Jom kita baca ayat ini bersama-sama. Selvi memelihara beberapa ekor lelabi di dalam akuarium. Ayat 2, pesawat itu memacakkan tempat kosong di tengah sawah bagi menghalau kedatangan burung. Pilihan jawapan, pokok-pokok, orang-orang. Orang-orang bermaksud boneka, patung yang dibuat untuk menakutkan burung. Jawapan, orang-orang. Jom kita baca ayat ini bersama-sama. Pesawat itu memacakkan orang-orang di tengah sawah bagi menghalau kedatangan burung. Ayat 3, tempat kosong di kawasan Tanah Tinggi Cameron sangat cantik dan berkembang mekar. Pilihan jawapan, bunga-bunga, rumah-rumah. Jawapan, bunga-bunga. Jom kita baca ayat ini bersama-sama. Bunga-bunga di kawasan Tanah Tinggi Cameron sangat cantik dan berkembang mekar. Ayat 4. Setiap petang abang menyapu tempat kosong kering di halaman rumah. Pilihan jawapan, berbola, dedaun. Apa maksud berbola ya? Berbola sesuatu yang berbentuk bulat seperti bola, isi ikan yang digaul dengan telur dan dibentuk bulat-bulat kecil. Jawapan 4, dedaun. Jom kita baca ayat ini bersama-sama. Setiap petang abang menyapu dedaun kering di halaman rumah. Ayat 5, kakak sedang menyusun tempat kosong itu di atas rak. Pilihan jawapan, majalah-majalah, sampah-sampah. Jawapan, majalah-majalah. Jom kita baca ayat ini bersama-sama. Kakak sedang menyusun majalah-majalah itu di atas rak. Ayat 6, kanak-kanak itu kelihatan gembira bermain tempat kosong di padang. Pilihan jawapan, pepatung, lelayang. Jawapan, lelayang.
Jom kita baca ayat ini bersama-sama. Kanak-kanak itu kelihatan gembira bermain lelayang di padang. Ayat 7, tempat kosong yang dijual di pasar malam itu kelihatan segar dan harganya pula murah. Pilihan jawapan, sayur-sayur, buku-buku. Jawapan, sayur-sayur. Jom kita baca ayat ini bersama-sama. Sayur-sayur yang dijual di pasar malam itu kelihatan segar dan harganya pula murah. Ayat 8. Banyak tempat kosong membuat sarang di dalam rumah yang kosong itu. Pilihan jawapan, lelabah, jejentik. Jejentik membawa maksud anak nyamuk yang rupanya seperti ulat kecil dan hidup di dalam air. Jawapan, lelabah. Jom kita baca ayat ini bersama-sama. Banyak lelabah membuat sarang di dalam rumah yang kosong itu. Latihan 2. Isikan tempat kosong dengan kata ganda yang sesuai. Ayat pertama, adik terlalu gemar makan tempat kosong sehingga giginya banyak yang berlubang. Berikut pilihan jawapan yang diberikan. Jawapan, gula-gula. Jom kita baca ayat ini bersama-sama. Adik terlalu gemar makan gula-gula sehingga giginya banyak yang berlubang. Ayat kedua, abang membasuh tempat kosong yang kotor dengan mesin basuh. Jawapan, baju-baju. Jom kita baca ayat ini bersama-sama. Abang membasuh baju-baju yang kotor dengan mesin basuh. Ayat ketiga, tempat kosong itu hinggap pada batang kayu dengan sayapnya tertutup. Mana satu ya pilihan jawapan? Jawapan, pepatung. Jom kita baca ayat ini bersama-sama. Pepatung itu hinggap pada batang kayu dengan sayapnya tertutup. Ayat 4, anak nyamuk yang hidup di dalam air dikenali sebagai. Jawapan, betul, jejentik. Jom kita baca ayat ini bersama-sama. Anak nyamuk yang hidup di dalam air dikenali sebagai jejentik. Ayat 5, komputer itu tidak dapat digunakan kerana tempat kosongnya telah hilang. Jawapan yang paling tepat, tertikus. Jom kita baca ayat ini bersama-sama. Komputer itu tidak dapat digunakan kerana tertikusnya telah hilang. Ayat 6. Terdapat beberapa ekor tempat kosong pada tilam yang lapuk itu. Pilihan jawapan yang betul, pepijat. Jom kita baca ayat ini bersama-sama. Terdapat beberapa ekor pepijat pada tilam yang lapuk itu. Ayat 7, nenek menyapu tempat kosong kering yang gugur di halaman rumah dengan penyapu lidi. Jawapan yang paling tepat, daun-daun. Jom kita baca ayat ini bersama-sama. Nenek menyapu daun-daun kering yang gugur di halaman rumah dengan penyapu lidi. Ayat 8, Aidil tidak dapat menjawab tempat kosong matematik itu kerana terlalu susah. Jawapan yang paling tepat, soalan-soalan. Jom kita baca ayat ini bersama-sama. Aidil tidak dapat menjawab soalan-soalan matematik itu kerana terlalu susah. 9. Pasar raya itu mengadakan jualan hujung tahun dengan harga yang tempat kosong. Jawapan yang paling tepat, murah-murah. Jom kita baca ayat ini bersama-sama. Pasar raya itu mengadakan jualan hujung tahun dengan harga yang murah-murah. Ayat 10, adik memeluk ibu tempat kosong kerana tidak mahu melepaskan ibu pergi kerja. Jawapan yang paling tepat, erat-erat. Jom kita baca ayat ini bersama-sama. Adik memeluk ibu erat-erat kerana tidak mahu melepaskan ibu pergi kerja. Latihan 3. Pilih jawapan yang betul. Nini, Lina dan Amira merupakan tempat kosong saya semasa menuntut di Universiti Malaysia Sabah dahulu. Berikut pilihan jawapan yang diberikan. Sahabat-sahabat, kakak-kakak, guru-guru, jiran-jiran. Mana satu ya jawapan yang paling tepat?
Betul, jawapannya sahabat-sahabat. Soalan kedua, saya sentiasa mendoakan tempat kosong Pak Cik Hashim sembuh daripada penyakitnya. Pilihan jawapan cukup-cukup, tegap-tegap, moga-moga, kuat-kuat. Jawapan yang paling tepat, moga-moga. Soalan 3. Adik makan aiskrim secara tempat kosong kerana takut dimarahi oleh ayah. Pilihan jawapan, sembunyi-sembunyi, gelap-gelap, sekat-sekat, jauh-jauh. Jawapan yang paling tepat, sembunyi-sembunyi. Soalan 4. Tempat kosong, orang ketidakupayaan penglihatan di kampung ini mahir menganyam tika. Pilihan jawapan macam-macam, masing-masing, siapa-siapa, rata-rata. Jawapan yang paling tepat, rata-rata. Soalan 5. Novel yang dimiliki oleh Lily, tempat kosong, belaka. Pilihan jawapan, keras-keras, kasar-kasar, tebal-tebal, halus-halus. Jawapan yang paling tepat, C. Tebal-tebal. Soalan 6. Beberapa ekor tempat kosong berterbangan di tepi tasik yang jernih itu. Pilihan jawapan, sesumpah, pepatung, jejentik, lelangit. Jawapan yang paling tepat, B. Pepatung. Soalan 7. Sida amat menggemari pekasam ikan tempat kosong yang dibuat oleh neneknya. Pilihan jawapan, peparam, jejentik, pepuyu, reriang. Jawapan yang paling tepat, C. Pepuyu. Soalan 8. Nazrul kekenyangan setelah makan 10 cucuk tempat kosong daging yang dibelinya di pasar malam. Pilihan jawapan, tertulang, pepara, peparu, bebola. Jawapan yang paling tepat, D. Bebola. Soalan 9. Encik Anas memasang tempat kosong tingkap pada rumah baharunya untuk keselamatan. Pilihan jawapan, tertingkap, ke kuda, sesiku, ke kisi. Jawapan yang paling tepat, D. Ke kisi. Soalan 10. Puan Sakinah memasukkan tempat kosong ke dalam sarung bantal itu sehingga penuh. Pilihan jawapan, kekabu, lelabu, berbuli, jejari. Jawapan yang paling tepat, A. Kekabu. Latihan 4. Bina ayat dengan menggunakan kata ganda yang diberikan. Anai-anai. Berikut adalah cadangan ayat berdasarkan kata ganda anai-anai. Terdapat banyak anak-anak di rumah usang itu. Terlebih dahulu, anak-anak sejenis serangga seperti semut putih warnanya membuat sarang dalam tanah atau kayu. Makanan utamanya, kayu. Kata ganda yang kedua, rama-rama. Berikut cadangan jawapan. Rama-rama yang berterbangan di taman bunga itu sangat cantik warnanya. Kata ganda ketiga, renyai-renyai. Berikut cadangan jawapan. Hujan turun renyai-renyai ketika Atikah pulang dari sekolah. Renyai-renyai membawa maksud hujan rintik-rintik atau keluar sedikit-sedikit bertitik-titik. Kata ganda yang keempat, duduk. Cadangan jawapan. Ayah dan rakan-rakannya duduk di warung kopi selepas pulang dari masjid. Kata ganda yang kelima, buku-buku. Cadangan ayat, Ramlan menyusun buku-buku di rak buku. Kata ganda yang keenam, jejari. Berikut cadangan ayat. Jejari basikal Amirul patah akibat terlanggar temok. Jejari adalah bilah besi yang menghubungkan pusat roda dengan rim. 7. Berbola. Cadangan ayat, ibu memasukkan berbola daging ke dalam masakannya. 8. Lelaki. Cadangan ayat, lelaki yang berkacamata itu seiras model. Kata ganda 9, sesungut. Berikut cadangan jawapan.
Siput menggunakan sesungut sebagai deria. Sesungut atau antena digunakan oleh haiwan-haiwan arthropod sebagai anggota deria. Sesumpah. Cadangan ayat, Sabrina sangat takut akan sesumpah. Sesumpah adalah sejenis reptilia dikenali dari kebolehan bertukar warna mengikut keadaan sekeliling. Baiklah murid-murid, itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Sekiranya anda rasa pembelajaran dan perkongsian cikgu pada hari ini menarik, sudi-sudikan tekan butang like. Kepada anda yang masih lagi belum subscribe channel ini, tekan butang subscribe. Jangan lupa tekan loceng agar anda mendapat notifikasi terkini daripada saya, Cikgu Lin Zack. Seterusnya, tinggalkan komen anda atau anda boleh berikan sebarang cadangan sebagai penambahbaikan channel Simply Being Lin Zack. Agar manfaatnya dapat bersama-sama, tekan butang share dan kongsikannya dengan rakan-rakan anda yang lain. Akhir kalam daripada saya, Cikgu Lin Zack, hidup berilmu dikongsi bersama untuk manfaat kita semua. Assalamualaikum dan bye. Jangan lupa subscribe tak.